Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Amma ba'du, alhamdulillah kita kembali dalam tazkirah Ramadan, di mana tempoh hari telah kita lalu faedah yang pertama daripada kisah yang berlaku ke atas seorang sahabat yang mulia, Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, di mana telah kita lalu faedah yang pertama, iaitu hati yang mulia. Seperti kisah yang telah kita baca tadi, adalah penyelamat bagi seorang Muslim dari api neraka dan bakal membawanya ke syurga. Amalan hati adalah perkara yang tidak dapat dilihat oleh manusia melainkan Allah Ta'ala sahaja. Baik, jadi kita beralih kepada faedah yang kedua daripada kisah tersebut, ialah sifat tidak menyimpan dengki dan curang yang dimaksudkan tadi boleh ditafsirkan dengan berbagai-bagai. Antaranya, tidak merasa iri dengan kebaikan yang ada pada orang lain. Baik, jadi dia masuk pada faedah yang kedua. Maksud daripada tidak menyimpan sifat dengki dan curang itu mempunyai beberapa maksud. Di antaranya adalah tidak merasa iri dengan kebaikan yang ada pada orang lain. Bila kata tidak merasa iri dengan kebaikan yang ada pada orang lain, kebaikannya itu adalah umum. Kebaikan adalah umum. Boleh jadi kebaikan duniawi, boleh jadi kebaikan ukhrawi. Bila kata tentang kebaikan duniawi, adalah benda-benda yang bersangkutan dengan dunia, seperti harta kesenangan, kesihatan dan sebagainya. Jadi kalau orang itu hatinya bersih daripada sifat iri hati dengan orang yang Allah berikan kebaikan duniawi, orang beli, orang dapat kereta yang besar, kereta mewah, kita mengucapkan Alhamdulillah. Jangan kita bila nampak orang dapat kereta yang besar, kita kata ini mungkin ni bukan, ni dia ni tak kena dengan kerja dia. Kerja dia, saya tahu gaji dia bukan tinggi, maaf kata, bukannya besar gajinya, tapi dia boleh beli kereta BMW contoh. Ni mesti bukan duit gaji dia ni. Ni mesti dia ada main toto ke, ada kena loteri ke, na'uzubillah. Jangan kita ada hati yang seperti itu. Kemudian yang kedua pula, bila dia kata tentang kebaikan yang berkaitan dengan akhirat. Dahlah orang itu buat baik, kita pula cemburu benda yang tak baik. Apa maksud saya? Kalau kita cemburu benda yang baik, tak apa. Cemburu benda yang baik tu macam mana? Sekarang ni ada seorang kaya, dia memang ada duit, dan dengan duit tu juga dia dapat bersedekah, khususnya bulan Ramadan ni, dengan beribu-ribu. Senang untuk disedekah. Kita rasa cemburu tak? Cemburu. Untungnya orang tu, dahlah Allah berikan dia kekayaan. Kekayaan dia itu tidak melalaikan dia daripada akhirat. Dia gunakan duit dia itu, dia berikan duit dia beribu-ribu dolar, dia buatkan donation, berderma kepada badan-badan tertentu. Kita jealous. Alangkah besar, alangkah untungnya orang tersebut diberi kekayaan duniawi itu digunakan untuk akhiratnya. Jadi kita pula itu, kalau orang yang tidak ada, itu nama cemburu yang tidak salah. Adapun cemburu yang salah tu pula adalah kita ni merasa tidak senang dengan kebaikan yang dibuat orang lain. Alah, dia tu namanya sedekah, nama je sedekah, tapi setahu aku tak pernah nak puasa, tak pernah nak sembahyang. Kita jangan nak melabelkan orang seperti itu. Memang kita, walaupun kita tahu pada hakikatnya memang kita nampak dia jenis orang yang tak sembahyang tapi kuat sedekah. Jangan, biarkan, tak apa. Mungkin dengan bersebab banyaknya sedekah dia itu, walaupun dia tidak solat, Allah bukakan hati untuk dia melakukan sembahyang. Kita jangan nak mengatalah, nampak orang sedekah kita mata merah, orang tak sedekah pun kita mata merah. Jadi nampak kan perasaan, nampak kedengkian dalam hati kita tu. Na'uzubillah. Jadi kalau kita rasa kita ada sifat yang seperti itu, maka bermakna kita perlu untuk bertaubat.
istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu maksud yang pertama. Tidak merasa iri dengan kebaikan yang ada pada orang lain. Kemudian disambung sini, ia juga boleh diertikan dengan sifat pemaaf kerana tidak menyimpan rasa benci dan dengki kepada orang lain yang pernah membuat jahat kepadanya. Dia juga tidak menyimpan rasa benci dan dengki pada orang lain yang pernah membuat jahat kepadanya. Bermakna dia itu adalah sifat pemaaf. Boleh juga maksud orang yang tidak menyimpan dengki itu maknanya adalah orang itu adalah bersifat dengan sifat pemaaf. Suka maafkan orang lain. Apa saja yang orang buat maaf kat dia, dia senang untuk memaafkan orang lain. Kita selalu kena ingat satu perkara. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah seadil-adilnya. Saya ulang sekali lagi. Harap faham betul-betul apa yang saya nak katakan ni. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Seadil-adilnya. Bagaimana kita perbuatkan kepada orang lain, begitu orang akan berbuat kepada kita. Selalu ingat ni. Bagaimana kita perbuat kepada orang lain, maka begitu orang akan berbuat kepada kita. Kalau kita sering maafkan orang lain, ya Allah, apa-apa orang pernah mengkhianati aku halalkan. Apa-apa orang pernah pencuri duit aku, apa-apa orang yang pernah menzalimi aku maafkan. Apa-apa orang pernah mengumpat aku maafkan. Apa-apa orang yang pernah menyakiti aku maafkan. Kita maafkan semua orang lain, maka begitu juga dengan kita, orang juga akan maafkan untuk diri kita juga. Selalu kena ingat tu. Allah itu maha adil. Seadil-adilnya Allah. Seadil-adilnya. Bagaimana kita buat pada orang lain, begitu orang akan berbuat pada kita. Jadi kalau kita ni orang yang pemaaf, maafkan segala salah silap orang, tidak menyimpan dendam terhadap orang lain, maka begitu juga orang tidak akan menyimpan dendam kepada kita. Dan orang pun akan memaafkan kita juga. Mungkin waktu kita muda-muda dahulu, kita pernah terambil barang orang lain tanpa izinnya. Mungkin pada kita muda-muda dulu, atau kita pernah tersilap, atau walaupun kita dah dalam keadaan umur sebegini pun kita pernah menzalimi hak orang lain. Maka apabila kita selalu, dengan berkat kita selalu maafkan orang lain, orang yang kita zalimi itu pun maafkan kita juga, tanpa kita sedari. Kita kena ingat, kalau orang itu maafkan kita, bermakna kita tak akan dituntut dengan perkara tersebut di akhirat nanti. Yang kita tak nak tu ke akhirat tu kalau kena tuntut. Kalau kita kena tuntut ke akhirat, nanti kita akan jadi orang yang muflis. Habis kita punya amalan kita dah buat, beri pada orang yang kita ngumpat. Amalan yang kita dah buat, kita beri pada orang yang kita zalim. Pasal gara-gara kita tak dimaafkan oleh orang yang kita zalimi tersebut. Jadi balik pada keterangan sini, di antara maksudnya situ adalah orang itu adalah orang yang pemaaf. Pemaaf kepada orang lain yang pernah membuat jahat kepada dirinya. Kemudian dia sambung lagi kat sini, ia boleh ditafsirkan dengan sifat kasih sayang yang kuat kepada semua umat Islam. Ini pun boleh juga diertikan dengan tidak ada sifat dengki. Apa dia? Sifat kasih sayang terhadap semua orang Islam. Inilah sebenarnya masalah yang kita sedang alami pada zaman kita sekarang ini. Zaman di mana umat Islam kurang kasih sayang antara satu sama lain. Jiran dengan jiran tak ngam. Yang satu mazhab Hanafi, yang satu mazhab Syafi'i tak ngam. Tak boleh nak ngam. Padahal itu cuma perbezaan mazhab. Kita sampai bermusuhan. Ipar dengan ipar, mertua dengan menantu. Kurang kasih sayang. Kurang bondingnya. Jadi inilah perkara masalah yang kita hadapi zaman sekarang ni. Ustaz dengan ustaz boleh bergaduh pasal tak ada sifat kasih sayang. Ustaz dengan ustaz saling tikam menikam. Dia dengan dia gaduh antara satu sama lain. Apa saja yang dibuat oleh ustaz tu semua salah. Dia seorang saja betul. Ini juga adalah kurangnya kasih sayang. Kalau kita kuat kasih sayang itu, walaupun kita ni ada berbeza, berselisihan pendapat, kita tetap boleh menjadi orang yang rapat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pernah satu ketika beliau itu berdebat dengan seseorang dengan debatannya hebat.
Imam Syafi'i kasih dalil, yang pihak sana pun kasih dalil. Imam Syafi'i kasih pendapatnya, yang sana pun kasih pendapatnya. Jadi bernampak ni macam orang kata bahasa kita ni bertegang urat lah. Oh, aku tak ada ni, tak ada, yang tak ada hukum ni macam ni, tak ada macam gini. Habis bertegang urat tu habis, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh orang-orang pada kampung itu, kota itu melihat Al-Imam Syafi'i berjalan pimpin tangan dengan orang yang dia berdebat tadi. Bermesra, bergurau. Ini namanya kasih sayang yang kuat antara umat Islam. Jadi nampak, mereka bukan nak berdebat, kemudian dah berdebat dah ni habis. Pecah belah, dah tak nak bertegur siapa lagi. Bukan. Kasih sayang antara umat Islam itu, dia sebenarnya adalah perkara yang sangat penting. Kita hidup pada bulan Ramadan ini, mestilah tunjukkan kasih sayang terutama kepada saudara-saudara Islam kita di negeri-negeri yang lain. Minimum kita doakan mereka. Doakan, ya Allah, bantulah sekalian umat-umat Islam di mana setuju mereka berada, bantulah mereka, selamatkan mereka, peliharalah mereka dan sebagainya. Jadi makna yang ketiga bagi tidak ada sifat dengki dan curang terhadap orang lain adalah adanya sifat kasih sayang yang kuat kepada semua umat Islam. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi tazkirah Ramadan ini pada hari Jumaat nanti, insyaAllah. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.